Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sadiqul wa'dil amin, amma ba'. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بارك لنا فيها. اللهم ارزقنا جناها وحبب إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا، أما بعد. Baik, Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita dan kita berada pada hari Ahad, di mana hari kebanyakan negeri ataupun tempat orang bercuti, berehat dan sebagainya. Masya Allah. Baik, kita tuan-tuan yang mulia, seminggu 2 kali kita akan bertemu dalam bicara sirah bersama Ustaz Farhan Da'i, iaitu hari Jumaat jam 11 pagi dan hari Ahad jam 11 pagi. Baik, kita menyambung pengajian ataupun bicara sirah kita pada pertemuan yang lalu, iaitu Jumaat yang lepas, membicarakan tentang kedahsyatan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam peperangan Uhud. Baik, telah kita bicarakan tentang rentetan bagaimana berlakunya ataupun bagaimana bermulanya peperangan Uhud itu. Baik, dan kita telah sampai pada detik yang mana kita janjikan kita nak sambung apa yang telah dibuat oleh Ka'ab bin Ashraf sehingga menjadi asbab berlakunya peperangan Uhud. Telah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, di mana setelah orang-orang Quraisy kalah dalam peperangan Badar, mereka jadi lemah. Pun begitu, Abu Sufyan masih lagi mengumpul orang-orang dia, lebih kurang 200 ketumbukan tentera, datang ke Madinah sehingga sampai di Al-Uraid, dan mereka telah bunuh beberapa orang sahabat Ansar di Uraid, iaitu di persempadanan Madinah. Dan perkara itu telah menyebabkan berita sampai kepada baginda Nabi telah siapkan 200 tentera, dan ketika itu Hamzah bin Abdul Muttalib telah menjadi pemegang panji Islam, pemegang bendera Islam, dan banji itu telah dijulang dan mereka telah bergerak ke Uraid, dan akhirnya Abu Sufyan dan tenteranya telah lari, dan mereka telah baling satu jenis makanan, yang mana makanan itu adalah tepung yang diadun dengan barli, dipanggil sawik, as-sawik. Jadi dibaling sawik tu kepada sahabat Nabi, sebab itu peperangan itu dia panggil peperangan as-sawik. Dan tujuan dibaling itu ialah untuk mengurangkan beban makanan yang dibawa, dan juga mereka nak memang untuk menghalang daripada sahabat Nabi mengejar mereka. Itu antara perkara lah yang mereka telah buat. Baik, seterusnya, ketika mereka pulang, semangat mereka untuk melawan orang Islam sudah tidak ada lagi. Mereka tak ada semangat lagi nak lawan orang Islam, kerana melihatkan keadaan orang Islam yang mana duduk di Madinah dalam keadaan mereka di ketenteraan mereka sendiri, dan mereka terpimpin di bawah pimpinan Nabi SAW. Maka Abu Sufyan kata, kita jangan lawan lagi dengan mereka, biarkan mereka. Kalau mereka berjaya, maka kita orang Quraisy akan dapat nama juga sebab mereka Quraisy. Kalau mereka dibunuh, maka orang yang bunuh tu telah membantu kita untuk memudahkan urusan kerja kita. Itu yang mereka kata. Baik, bila perkara ini didengari oleh ketua Yahudi Bani Nadir, iaitu Ka'ab bin Ashraf, telah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Ka'ab bin Ashraf ialah ketua Yahudi Bani Nadir yang rumahnya begitu besar macam mahligai, tinggal di persempadan di antara kampung Bani Nadir dan Bani Quraizah. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Seterusnya, apa yang berlaku? Dia telah karang syair. Syair pada zaman itu seperti media. Seperti sekarang ni kita TV3, radio dan sebagainya. Bila syair itu disusun untuk menghina Nabi SAW, maka syair itu akhirnya dihafal, dan syair itu tersebar di kalangan
di kalangan pedagang-pedagang Arab. Dan syair yang disusun oleh Ka'ab bin Ashraf syair yang berbentuk menghina Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya-Allah. Baik. Jadi apa yang berlaku, Ka'ab bin Ashraf buat syair-syair itu adalah untuk sebenarnya mengembalikan balik semangat orang Quraisy dalam menghina Nabi, dalam melawan, menentang Nabi SAW, kerana mereka tak nak jadi orang yang utama dalam menentang Nabi. Dia orang ni orang Yahudi, dia nak nampak belakang-belakang. Dia orang memang nak lawan Nabi, tapi dia tak nak nampak jadi watak utama, walhal mereka lah perancang utama. Baik. Maka Ka'ab bin Ashraf telah pergi ke Mekah. Sesampainya di Mekah, dia telah baca syair-syair kerinduan terhadap Abu Jahal. Maksudnya ketika orang Quraisy sedang ada di depan Kaabah, dia bacakan syair-syair kerinduan terhadap Abu Jahal dan pemimpin Mekah yang mati dalam peperangan Badar. Maka perkara itu telah menyebabkan hati orang-orang Quraisy jadi runtun mendengar syair-syair itu, kerana mereka begitu rindu dengan pembesar-pembesar mereka. Rindukan Abu Jahal, rindukan Utbah, rindukan Syaibah, rindukan Umayyah, pemimpin mereka yang dulu satu ketika dulu menjadi raja di Mekah. Tapi tak ada dah suara-suara itu. Mereka rindu pemimpin mereka. Mereka rindu Abu Jahal, mereka rindu semua pemimpin mereka. Maka Ka'ab bin Ashraf datang. Dia main sentimen. Dia telah ingatkan balik kenangan-kenangan ketika mereka bersama dengan Abu Jahal. Maka perkara itu telah membakar semangat orang Quraisy sehingga mereka berhimpun di depan Baitullah. Setelah mereka berhimpun di depan Baitullah, maka Ka'ab bin Ashraf telah bacakan pula syair-syair yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membakar semangat orang Quraisy agar terus menerus menentang Nabi dan para sahabat, untuk bangkit semula semangat. Kata ulama, penghinaan terhadap Nabi telah dituturkan dalam syair tersebut, sehingga orang Quraisy betul-betul membara semangat mereka. Kata ulama, perkara inilah yang menjadi asbab semangat orang Quraisy kembali dan mereka bersemangat untuk menentang Nabi dan para sahabat, dan akhirnya asbab daripada inilah tercetusnya peperangan Uhud. Baik. Tuan-tuan, bila berita ini sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang berlaku? Baginda Nabi SAW telah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang sedia menyelesaikan masalah ini? Kata ulama, lebih mafhum sabda Nabi SAW. Dan kata ulama, ia membawa maksud siapa sedia untuk pergi bunuh Ka'ab bin Ashraf. Baik. Jadi dalam bab ini, tuan-tuan, kita kena tahu sirah. Kena tahu sirah. Beberapa tahun yang lalu di tanah air kita sering kedengaran ada di kalangan orang yang bukan Islam, non-Muslim, yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanah air kita. Negara kita negara Islam. Islam bukan agama rasmi, tuan-tuan. Di Malaysia Islam ialah agama persekutuan. Bukan agama rasmi, agama persekutuan. Agama rasmi ni Islam di majlis-majlis rasmi je, doa, kan, dalam perhimpunan. Tapi Islam ni agama persekutuan. Persekutuan ni apa? Agama persekutuan ni maksudnya Islam saja agama yang boleh dibuat dakwah. Orang Islam je boleh buat dakwah kat dalam Malaysia. Agama-agama lain boleh diamalkan tapi tak boleh dakwah. Tak boleh didakwah. Rumah ke rumah suka-suka dakwah tak boleh. Islam saja dibenarkan untuk dibenarkan bebas berdakwah. Itu agama persekutuan. Baik. Jadi tuan-tuan, beberapa tahun yang lalu sering kita dengar berita yang mengatakan orang bukan Islam telah menghina Nabi SAW. Ada di kalangan orang Islam bagi tahu, tak apalah, dia orang ni tak tahu, dia orang ni tak dapat hidayah lagi. Kalau Nabi ada pun, Nabi akan maafkan mereka. Bahkan lebih menjadikan, ada juga di kalangan orang yang mana di kalangan orang yang menjadi rujukan di kampung-kampung, tenaga pengajar contohnya. Bila ditanya, jawapan yang sama diberikan. Kita tak apa, orang bukan Islam ni tak tahu lagi tentang Nabi. Kalau mereka tahu, mereka pasti akan masuk Islam. Kalau Nabi ada pun, Nabi akan maafkan. Baik. Sebab itu tuan-tuan, kita kena tahu dua keadaan yang berbeza. Dan mereka yang katakan tak apa, Nabi pun tak marah, mengambil dalil ketika peristiwa Nabi di Taif. Orang baling batu kat Nabi, Nabi maafkan dan Nabi doa hidayah untuk mereka. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita kena tahu dua perkara yang berbeza.
Pertama, kita kena tahu bahawa peristiwa di Taif, Nabi SAW dibaring batu. Mereka hina dan caci maki Nabi SAW di Taif. Kerana pada ketika itu, orang Taif yakin yang Nabi ni bukan Nabi. Mereka tak tahu Nabi ni Nabi. Dan mereka yakin mereka benar. Mereka tak tahu yang Nabi tu Nabi. Mereka cuma dengar daripada mulut Nabi, tapi mereka tak yakin yang tu Nabi. Adapun Ka'ab bin Ashraf di Madinah, di ahli kitab, dia tahu Nabi tu Nabi, tapi dia menentang Nabi. Jadi maksudnya dua situasi yang berbeza. Satu, keadaan orang yang tak tahu Nabi tu Nabi, maka Nabi doa hidayah untuk dia, doa supaya Allah Ta'ala bagi cucu mereka dapat hidayah. Dia bukan mafhum di Taif. Akhirnya Bani Thaqif masuk Islam. Tetapi untuk mereka yang tahu Nabi tu Nabi, tahu dah, memang tahu, confirm dah tahu Nabi ni Nabi, maka kalau dihina Nabi, maka itu menjadi asbab tindakan telah berlaku terhadap mereka, hingga Nabi telah tanya kepada sahabat siapa yang sedia bunuh dia. Siapa dia, tuan-tuan? Ka'ab bin Ashraf. Baik, di tanah air kita, tuan-tuan yang mulia, orang bukan Islam tahu yang Nabi SAW, Nabi Muhammad itu dan Nabi orang Islam. Dia tak boleh hina Nabi kita. Bahkan kerajaan telah bentangkan dalam sistem pendidikan tingkatan 4, kalau belajar sejarah mesti belajar sejarah Islam. Dia nak masuk Islam ke, tak nak masuk Islam ke, tapi dakwah telah disampaikan di sana. Maksudnya jaranglah di Malaysia ni orang bukan Islam tak tahu yang Nabi Muhammad tu Nabi orang Islam. Mereka tahu. Mereka tahu yang Nabi Muhammad dia Nabi orang Islam. Maka sebab itu dia tahu yang Nabi ni tak boleh dihina, sebab kita pun tak hina agama dia. Maka sebab itu kalau dia hina agama kita, maka sekurang-kurangnya kita patut marah. Saya tak suruh tuan-tuan pergi bunuh atau sebagainya, sebab kita ada undang-undang dalam negara kita. Tetapi sekurang-kurangnya kena ada rasa sedih, kena ada rasa marah, kena ada rasa terkilan. Ada orang yang bukan Islam hina Nabi kita di tanah air kita, di tempat kita lahir, di tempat tumpah darah nenek moyang kita. Orang hina Nabi kita. Tuan-tuan, sahabat Nabi SAW, kalau dengar orang hina Nabi, mereka takkan duduk diam. Umar radhiyallahu sedia untuk pancung siapa saja yang memperlekehkan Nabi SAW. Tetapi di zaman kita amat menyedihkan, bila mana ada orang hina Nabi SAW, dahlah tak ada perasaan sedih, kita boleh cakap pula, tak apa, kalau Nabi tahu, Nabi pun akan maafkan. Walhal kita tidak mempelajari sirah, yang mana dua keadaan yang bertembung dalam hayat Nabi SAW, peristiwa Taif dan peristiwa Ka'ab bin Ashraf. Peristiwa Taif Nabi maafkan kerana orang Taif memang tak tahu Nabi itu Nabi. Tak pernah diberitahu kepada mereka sebelum ini yang Nabi itu Nabi. Mereka tak tahu. Adapun Ka'ab bin Ashraf tahu yang Nabi itu Nabi di ahli kitab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah beritahu dalam Quran, di mana orang Yahudi, mereka tahu Nabi seperti kenal anak mereka sendiri. Bila dia kenal Nabi, dia hina Nabi, maka Nabi SAW suruh sahabat selesaikan. Perkara itu tak disukai oleh Nabi kerana dia menentang Nabi SAW sebagai satu orang Rasul Allah. Maka sebab itu tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati lagi dikasih, kita perlu jelas dalam perkara ini, dalam isu ini. Maka sehari selepas ini kalau ada orang lagi hina Nabi, maka tuan-tuan sekurang-kurangnya datangkan dalam hati rasa sedih, rasa marah, rasa terkilan orang hina Nabi SAW. Bayangkan kalau ada orang hina bapa kita, pasti kita akan marah kerana itu bapa kita, ada hubungan dengan kita. Kalau orang hina mak kita, pasti kita akan marah kerana itu mak kita ada hubungan dengan kita. Kalau orang hina adik-beradik kita, hina keluarga kita, maka pasti kita akan marah kerana mereka keluarga kita, ada hubungan dengan kita. Kalau orang hina Nabi SAW, kenapa kita tak rasa apa-apa? Adakah kita telah terputus hubungan cinta dengan Nabi SAW? Kita begitu bersuruh dunia, saya cinta Nabi, saya sayang Nabi. Tapi di saat Nabi dihina, dicaci maki, di mana kita? Apa tindak tanduk kita pada ketika itu? Apa perasaan kita? Adakah kita rasa biasa dengar orang hina Nabi? Kita rasa biasa bersambung tengok drama Korea? Orang hina Nabi, kita rasa biasa
boleh sambung makan kedai mamak, roti tambah lagi 2 keping, teh tarik tambah lagi 1. Tak ada rasa apa-apa. Kalau ini berlaku pada kita, sebenarnya hubungan cinta kita dengan Nabi telah terputus. Dia khawatiri kalau ini berlaku, kita takut dikubur. Saat ditanya siapa Nabi kamu, tak boleh jawab. Sebab di saat Nabi Allah kekasih Allah dihina, kita tak buat apa-apa. Tuan-tuan, kisah yang masyhur ketika Ibrahim AS cuba dihina, dicampak dalam api. Seekor burung yang kecil dengan paruh yang kecil telah pergi di lopak air dan terbang di api yang menjulang, telah luahkan air yang berapa titik daripada mulut dia itu. Terbang lagi di lopak air, terbang lagi ke sana, luahkan air. Maka ditanya oleh binatang yang lain, burung, apa yang kau buat? Usaha kau tidak akan mampu, ataupun Indonesia kata tidak akan bisa memadamkan api itu. Takkan padam api itu. Air yang begitu sikit. Apa jawab burung tu? Aku tahu air ini takkan dapat padamkan api ni. Cuma ini usaha yang aku mampu buat. Seandainya di akhirat Allahu Jalla wa Ala bertanya kepada aku, di saat Nabi aku Ibrahim AS, kekasih aku dihina, apa yang kau buat burung? Maka kau beritahu, ya Allah, ini yang aku mampu untuk menyelamatkan Nabi. Usaha ini yang aku mampu. Tuan-tuan, saat ketika Allah tanya seorang tuan-tuan di akhirat, apa yang kau buat di saat di tanah air kamu ada orang hina Nabi SAW? Perasaan sedih pun tak ada, perasaan marah pun tak ada, apa pun tak ada dalam hati kita. Maka apa nak jawab depan Allah di akhirat? Maka sebab itu perlu jelas dalam sirah. Di antara keadaan Taif yang Nabi maafkan orang hina Nabi, balik batu pada Nabi kerana mereka tak tahu Nabi itu Nabi. Dengan keadaan Ka'ab bin Ashraf dalam peristiwa ini, kerana Ka'ab bin Ashraf tahu Nabi itu Nabi. Nabi bagi orang Islam, bahkan Nabi bagi umat ini, bahkan penghulu bagi alam buana. Nabi untuk seluruh manusia di seluruh alam sampai hari kiamat. Maka sebab itu non-Muslim yang tinggal di tanah air Malaysia, tuan-tuan yang mulia, dia tahu Nabi SAW dan Nabi orang Islam. Nabi SAW, Nabi orang Islam. Diajar di sekolah-sekolah. Ataupun kalau tak diajar di sekolah-sekolah, kalau dia berkawan dengan masyarakat Melayu, dia tahu Nabi Muhammad, Nabi orang Islam. Bahkan Maulid Rasul cuti. Kalau dihina Nabi, itu perkara yang tidak patut, dan sekurang-kurangnya kita perlu ada perasaan sedih ataupun marah kerana mereka menghina Nabi kita, kekasih kita. Tapi kalau sedih tak ada, marah tak ada, maka kita renung dan fikirkanlah sejauh mana cinta kita pada Nabi, sejauh mana Nabi cinta pada kita. Nabi menangis, risaukan kita, sayangkan kita, rindukan kita 1400 tahun yang dulu. Tapi sayangnya 1400 tahun kemudian, di zaman kita ini, waktu orang hina insan yang telah korbankan seluruh hidup dia untuk kita kenal Allah, yang telah menangis di malam hari, doa untuk kita dapat hidayah, selamat dapat neraka, masuk syurga. Tapi 1400 tahun kemudian, kita dengar orang hina Nabi, kita tak rasa apa-apa, kita rasa biasa. Kalau orang hina kita, kita marah. Kalau orang hina bapak kita, kita marah. Orang hina mak kita, kita marah, sebab ada hubungan dengan kita. Tapi kenapa orang hina Nabi, kita tak rasa apa-apa? Adakah Nabi tak ada hubungan dengan kita? Ataupun cinta kita telah terputus? Adakah kerana kurangnya selawat pada Nabi? Adakah kita tak kenal Nabi SAW sehingga menyebabkan bila orang hina Nabi, kita tak rasa apa-apa? Ini perkara kita perlu lihat, tuan-tuan. Bila mana Nabi SAW tawarkan kepada sahabat untuk selesaikan Ka'ab bin Ashraf, maka kata ulama, sahabat pertama yang sedia untuk pergi selesaikan namanya Muhammad bin Maslamah. Hazrat Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi SAW yang merupakan saudara susuan Ka'ab bin Ashraf. Dia ni adik-beradik susuan Ka'ab bin Ashraf. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ka'ab bin Ashraf ini tokoh yang besar, tokoh yang terkenal di kalangan orang Yahudi, dan dia ada pengaruh di kalangan orang Yahudi. Bahkan seperti kita ceritakan tadi, dia buat syair menghina Nabi hingga menjadi asbab orang Mekah membara kembali semangat untuk menentang orang Islam. Maka strategi perlu diatur. Muhammad bin Maslamah pergi bersama 4 orang lagi sahabat, maksudnya 5 orang lah. Mereka berangkat untuk menyelesaikan
Ka'ab bin Ashraf. Siapa mereka tuan-tuan yang mulia? Pertama, Muhammad bin Maslamah. Kedua, sahabat Nabi SAW Abbad bin Bishr. Ketiga, Abu Nailah ataupun Silkan bin Salamah. Abu Nailah ni di antara sahabat Nabi yang begitu bersemangat untuk pergi selesaikan masalah Muhammad bin Ka'ab bin Ashraf. Yang ketiga, Al-Haris bin Aus. Dan yang keempat, Abul Abs bin Jabr. Ini tuan-tuan, 5 orang sahabat Nabi SAW telah bergerak dan menuju ke rumah Ka'ab bin Ashraf. Di mana tuan-tuan? Tak jauh daripada Uhud, tak jauh daripada Quba. Dia bersempadan dengan kampung Bani Quraizah, dekat dengan Bukit Terbakar. Kalau tuan-tuan pergi Bukit Terbakar, dekatlah, tak jauh daripada situ adalah rumah siapa? Ka'ab bin Ashraf. Baik, kita ceritakan lagi sikit. Siapakah dia Ka'ab bin Ashraf? Mudah-mudahan jadi asbab kita jelas kenapa Ka'ab bin Ashraf ni dibunuh. Baik, dia merupakan salah seorang daripada pembesar Yahudi yang mana telah bercampur dengan keturunan Arab daripada suku Tai di sebelah bapanya dan daripada Bani Nadir daripada belah ibunya. Maksudnya dia ni dah campur dah. Macam saya sebut tadi, mereka dah sebati dengan penduduk tempatan sehingga nama mereka pun nama Arab. Mereka dah kahwin campur. Tapi dia merupakan ketua suku, ketua kabilah. Dan dia memiliki sebuah mahligai yang merupakan kubu kukuh sebagai tempat perlindungan. Terletak di antara kampung Bani Nadir dan juga Bani Quraizah. Telah saya ceritakan tadi. Dan rumah dia masih ada sampai sekarang tuan. Rumah dia masih ada sampai sekarang. Sebentar lagi saya akan tunjukkan gambar rumah dia, InsyaAllah. Baik, seterusnya, apa lagi? Sebaik kekalahan musyrikin Mekah Quraisy di Badar, rasa permusuhan Ka'ab terhadap Rasulullah SAW semakin meluak-luak. Maka dia pun mengumpulkan pembesar Yahudi dan membincangkan agenda, iaitu dia buat syair yang saya ceritakan tadi. Dia pergi Mekah, dia baca syair-syair tadi. Baik, disebabkan kebedapannya sendiri secara tidak langsung, maka sebenarnya dia bukan sahaja menghina Nabi, bahkan telah mencabuli perjanjian damai antara Bani Nadir dan Rasulullah SAW. Ka'ab akhirnya dihukum bunuh di tangan saudara susuannya sendiri. Disebut dalam kitab Suwar min Hiyat Sahabah yang dikarang oleh Dr. Rafa' Bashar. Baik, jadi tuan-tuan, maksudnya apa? Bukan saja menghina Nabi, bahkan dia telah melanggar perjanjian. Ketika Nabi masuk Madinah, ada perjanjian yang dipanggil Piagam Madinah. Yang ni kita kat sekolah dulu ada belajar. Masa kecil-kecil dulu kita ada belajar kan? Piagam Madinah. Masya Allah. Apa yang berlaku? Piagam Madinah ni Masya Allah, perjanjian antara Nabi SAW dan mereka yang tinggal di Madinah. Baik, seterusnya, maka disebabkan kebedapan yang keterlaluan terhadap Nabi SAW, maka sahabat Nabi telah bangkit. Muhammad bin Maslamah, saudara susuan dia, sebenarnya bukan mudah untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf kerana dia pemimpin Yahudi Bani Nadir. Dan dia orang kaya. Rumah dia tuan-tuan, saya pernah pergi beberapa kali. Saya rasa lebih kurang 10 bilik. Kalau tengok sekatan batu tu, kesan-kesan runtuhan sikit-sikit tu, ada 10 bilik lebih kurang rumah dia. Baik, maka Muhammad bin Maslamah menyusun strategi yang begitu licik. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala sahabat Nabi dan 4 orang sahabat yang lain bertemu dengan Ka'ab pada suatu malam. Kebetulan juga Ka'ab bersetuju untuk bertemu mereka walaupun merasakan ada suatu perkara yang buruk yang bakal terjadi. Namun prasangka itu hilang kerana yakin. Turut bersama ketika itu Abu Nailah yang juga saudara susuannya. Selepas diizinkan oleh Nabi SAW untuk membuat hilah, maka Muhammad bin Maslamah dan 4 orang sahabat mengadu kepada Ka'ab tentang kononnya kehidupan mereka susah terhadap pentadbiran Nabi SAW. Mereka berhasrat untuk membuat pinjaman dengan Ka'ab melalui cagaran bagi mendapatkan bekalan. Ka'ab bersetuju untuk memberi pinjaman. Syaratnya mereka mesti menyerahkan sama ada wanita, anak-anak atau 1 ataupun 2 sa' kurma yang bersamaan dengan 122.4 kilo untuk dijadikan barang gadaian. Namun mereka menolak dan menawarkan senjata dan pedang, dan Ka'ab bersetuju. Baik, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT,
Dalam riwayat yang lain, dalam kitab yang lain diceritakan, Muhammad bin Maslamah datang dulu. Muhammad bin Maslamah datang dulu. Kemudian Muhammad bin Maslamah menyatakan keadaan dia duduk di bawah pemerintahan Nabi SAW. Dan sebelum itu Muhammad bin Maslamah dah jumpa Nabi dah. Ya Rasulullah, Ka'ab ni susah kalau kita nak bunuh saya saja. Kita kena susun strategi. Maka izinkan saya seandainya saya terpaksa berpura-pura, konon-konon macam saya sokong Ka'ab dengan tujuan untuk bunuh dia. Itu strategi. Strategi yang dibuat oleh Muhammad bin Maslamah. Maka di hadapan Ka'ab bin Ashraf, Muhammad bin Maslamah cerita, kan, kami ni orang Islam ni susah sebenarnya duduk di bawah Muhammad ni. Kan, kami tahu apa yang kau buat, tindakan tanduk kau ni, tindak tanduk kau menentang Muhammad ni macam ni. Kami nak minta perlindungan dengan kau, nak minta bekalan daripada kau, nak buat pinjaman. Kata Muhammad bin Maslamah, boleh. Kamu kena gantikan dengan benda lain sebagai cakaran. Baik, kamu kena bagi kepada aku wanita-wanita Islam. Kata Muhammad bin Maslamah, tak boleh. Sebab engkau tampan. Ini dalam kitab lain, tuan-tuan. Engkau tampan, kau kacak. Tak sesuai untuk kamu kalau aku bagi wanita-wanita Islam, sebab kamu ni kacak. Sedangkan wanita Islam ni biasa-biasa je. Dia kata, habis tu kau nak bagi apa kat aku? Dia kata, aku akan hantar kepada kamu pemuda-pemuda yang akan berkhidmat untuk kamu. Pemuda orang Islam. Orang kata, bagus. Kemudian barulah datang Abu Nailah tadi, saudara susuan dia tadi. Dan ketika itu Ka'ab bin Ashraf baru lepas kahwin. Dan kelebihan Yahudi ni, antaranya, kata ulama, mereka ni dia boleh kesan. Dia boleh, Allah Ta'ala beri kelebihan, dia tahu kat mana tanah subur. Dia orang tahu kat mana tanah subur. Sebab tu di Madinah, ketika mereka pindah di Yasrib, mereka duduk di Yasrib dulu, mereka cari kawasan yang dekat dengan Quba, sebab itu tanah subur. Sebab tu ladang-ladang kurma banyak di kawasan Quba. Baik, dan mereka juga ada kelebihan firasat yang kuat dalam membau darah. Kalau ada orang nak kena bunuh, dia orang ada firasat yang kuat. Ini kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Maka isteri Ka'ab bin Ashraf yang baru tu kata, wahai suamiku, aku telah bau darah, maka aku yakin ada orang akan kena bunuh pada hari ini. Kata Ka'ab bin Ashraf, kamu tengok siapa yang datang, Abu Nailah, saudara susuan aku. Tak mungkin dia nak bunuh aku. Kerana di sisi orang Arab, saudara susuan ni macam adik-beradik betul. Dia sayang betul adik-beradik dia. Baik. Maka Abu Nailah juga datang untuk buat perkara yang sama seperti Muhammad bin Maslamah, dan akhirnya dia tanya, apa yang kau nak cagar kepada aku? Dia kata, aku akan cagarkan pedang, senjata-senjata kepada kamu. Maka malam Muhammad bin Maslamah datang bawa pemuda, kata ulama, dan Abu Nailah datang bawa senjata. Ini pendapat ulama dalam kitab sirah yang lain. Diceritakan tentang bagaimana strategi pembunuhan Muhammad, strategi yang dirancang oleh Muhammad bin Maslamah untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baik. Setelah persepakatan telah dicapai, Abu Nailah mengajak Ka'ab bersiasat dan berbual-bual agak jauh dari situ. Abu Nailah berkata, aku tidak pernah mencium bau minyak wangi yang lebih harum daripada malam ini. Bolehkah aku mencium kepalamu? Ka'ab membenarkan, dan Abu Nailah pun menciumnya sebanyak 3 kali. Pada kali yang ketiga, dipegangnya kepala Ka'ab kuat-kuat dan mengarahkan sahabatnya yang bertindak. Mereka menjemput dan menyerang Ka'ab. Akhirnya Muhammad bin Maslamah menggunakan pisau kecil dan berjaya membunuh Ka'ab. Selain daripada Ka'ab, peristiwa ini juga berlaku kepada Salam bin Abu Huqaiq, seorang Yahudi di Khaybar, melakukan tindakan yang sama seperti Ka'ab bin Ashraf. Disebut dalam Rahikul Maktum. Baik. Salam bin Huqaiq ini berlaku di Khaybar, tuan-tuan. Berlaku di Khaybar. Itu sahabat lain pula yang bunuh. Yang tu pemimpin Yahudi yang ditinggal di dalam kubu. Orang Yahudi ni suka duduk dalam kubu-kubu. Kubu ni maksudnya rumah mereka macam menara. Baik, tuan-tuan kena tahu, rumah orang Arab ni hush. Hush ni macam mana? Dia petak-petak. Dan dia macam rumah teres pun, rumah panjang tu pun petak-petak. Ada pun orang Yahudi ni, dia tinggal di husun. Husnu ataupun husun ni adalah kubu. Rumah mereka macam menara. Jadi rumah mereka naik tangga putaran macam tu lah. Setiap tangga tu ada rumah. Puncak rumah ketua mereka. Salam bin Huqaiq ni duduk kat puncak. Itu pun sahabat berjaya bunuh. Dengan strategi yang terancang, Masya Allah. Baik, jadi apa yang berlaku dalam kitab lain ada cerita,
Di mana bila Abu Nailah sampai pada malam tu, dia pun cakap, wahai abangku Ka'ab bin Ashraf, aku tak pernah bau minyak wangi yang begitu wangi macam ni. Boleh aku cium kepala engkau? Kata ulama, dia telah cium kepala Ka'ab bin Ashraf dengan helah nak bau minyak wangi. Kata ulama, dia kata lagi kali kedua, boleh tak aku cium lagi dahi engkau? Ketika itulah kata ulama, Muhammad bin Maslamah telah tikam belakang Ka'ab bin Ashraf, dan dia tak mati pada ketika itu. Dalam kitab lain cerita, dia telah lari ke belakang rumah dia. Dia telah lari ke belakang rumah dia, dan sahabat telah kejar. Kan dia dah siapkan pemuda tadi dengan siapa dia? Senjata. Maka akhirnya dikepung dan akhirnya dibunuh di belakang rumah dia oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu. Maka matilah Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf yang mati dekat kawasan rumah dia. Orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpengaruh dengan orang Yahudi, orang kaya. Dan orang Yahudi keliling pun tak tahu strategi macam mana sahabat boleh masuk dan bunuh dia. Nak tunjukkan, nak bunuh orang yang besar-besar di kalangan orang yang menentang Nabi ni bukan satu benda yang mudah. Macam kisah Salam bin Huqaiq tu, ketika perang Khaybar tu, sahabat Nabi SAW, dia buat hilah macam mana, pintu kubu tu nak tutup, dia ada tempoh dia pukul 12 satunya tutup pintu. Macam kita lah PKP pukul 8 dah kena balik rumah kan. Dia ada waktu time dia close. Pintu tu nak tutup, dia main kat depan pintu. Jadi penjaga pintu kata, kamu buat apa kat situ? Dia tak nampak sebab dah malam kan. Kamu tak nak masuk ke aku nak tutup pintu ni? Okey, saya masuk sekarang. Dia pun masuk. Masuk, pintu ditutup dan cahaya telah dipadamkan. Pelita tu dipadamkan. Jadi sahabat ni kata, gelap, aku tak nampak. Maka dia telah ambil kunci tu, dia dah ambil. Dia dah pegang kunci tu. Dia naik tangga demi tangga, tangga demi tangga. Dia pun tanya, kat mana rumah Salam bin Huqaiq? Atas sekali, orang kata. Sampailah dia masuk rumah Salam bin Huqaiq. Dia padamkan pelita dalam rumah Salam bin Huqaiq. Salam bin Huqaiq tak tahu yang masuk tu sahabat Nabi. Dia pun panggil dia punya pembantu. Dia ingat pembantu dia. Akhirnya Salam bin Huqaiq telah dibunuh. Dan dia dapat nak lari juga. Akhirnya ditikam lagi sekali, dan sahabat ni turun, kata ulama, dan berjaya buka pintu dan dapat keluar daripada kubu tersebut. Ini kisah di mana strategi bagaimana para sahabat membunuh orang yang mana telah menghina Nabi SAW ketika sampai satu peringkat yang patut dibunuh. Bila mana menghina Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, ini peristiwa yang berlaku sebelum berlakunya peperangan Uhud. Maksudnya orang yang mencetuskan ataupun orang yang membakar semangat orang Quraisy untuk kembali menentang Islam, iaitu orang yang mencetuskan peperangan Uhud ni, Ka'ab bin Ashraf, telah dibunuh sebelum perang Uhud itu sendiri berlaku. Sebelum perang Uhud berlaku lagi, dia telah diselesaikan. Jadi rumah dia tuan-tuan masih ada sampai sekarang di kawasan Bukit Terbakar seperti saya ceritakan tadi. Kalau tuan-tuan pergi di Madinah, tapi sebenarnya saya sendiri pun walaupun duduk di Madinah, kita kurang gemar lah pergi tempat ni. Sebab ni rumah Yahudi kan. Kita pergi pun atas dasar untuk tengok tempat kesan sejarah, untuk kita jelas asal ni, peninggalan ni, untuk tahu macam ni sahabat Nabi telah susun strategi untuk bunuh pemimpin Yahudi Ka'ab bin Ashraf. Dalam keadaan rumah dia yang mana batu dia begitu luar biasa. Rumah tu tuan-tuan 1400 tahun. Bayangkan masih ada lagi. Baik, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan gambar rumah tersebut. Jadi tuan-tuan boleh fokus tengok, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi asbab Allah SWT beri kefahaman kepada kita, insya-Allah. Okey tuan-tuan, ni rumah dia. Okey, tu perigi dia tuan-tuan Ni perigi dia. Okey. Tuan-tuan nampak tak? Tu perigi dia. Tu perigi Ka'ab bin Ashraf. Kemudiannya di bawah tu adalah struktur rumah dia tu, ada kesan-kesan dia punya tembok-tembok bilik dia. Okey.
Kemudian di bawah ini adalah gambar secara menyeluruh rumah Ka'ab bin Ashraf. Bayangkan 1400 tahun yang dulu ada orang yang rumah dia besar macam ni. Maksudnya ni memang mahligai lah. Sebab tu dipanggil juga kubu Husun. Kalau kita pergi di Khaybar, kampung Yahudi tu, lagi besar kubu-kubu mereka. Rumah mereka lagi dahsyat-dahsyat, masya-Allah. Ni tuan-tuan ni. Okey, ni tuan-tuan tengok batu dia besar mana. Okey, tuan-tuan tengok belakang tu ada kebun kurma tu. Itulah belakang rumah Ka'ab bin Ashraf. Dan di kawasan itulah Ka'ab bin Ashraf telah ditikam dan akhirnya dia telah mati di situ. Okey. Di belakang tu kan. Okey, ada ladang kurma tu. Okey. Ladang kurma tu lah tempat Ka'ab bin Ashraf telah dibunuh. Okey, ni telaga dia, ni dinding rumah dia. Okey, bawah ni dia belah tepi, belah kiri. Kesan-kesan peninggalan 1400 tahun dulu. Tapi masih ada lagi batu-batunya. Okey. Di bawah ni ialah rumah dia daripada secara menyeluruh lah. Dia ambil gambar daripada secara menyeluruh. Rumah ataupun daripada kubu Ka'ab bin Ashraf yang telah dibunuh oleh sahabat Nabi Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu dengan strategi helah yang disusun oleh beliau, dan ditambah pula dengan siapa dia? Abu Nailah radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat-sahabat yang lain yang membantu bersama menemani untuk pergi menyelesaikan orang yang telah menghina Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betul. Baik, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dia kisah mengenai tentang Muhammad bin Maslamah, seorang yang telah menghina Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang akhirnya dia telah diperintahkan untuk dibunuh, dihukum bunuh kerana menghina Nabi dan melanggar perjanjian piagam Madinah yang telah dimeterai oleh seluruh penduduk Madinah sebelum itu. Jadi tuan-tuan, orang yang telah menjadi asbab tercetusnya peperangan Uhud dibunuh sebelum berlakunya peperangan Uhud. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahaskan lagi bagaimana orang kafir Quraisy cuba bergerak untuk memasuki kota Madinah sebelum terjadinya peperangan Uhud. Dan Uhud merupakan peperangan timbal balas kekalahan orang kafir dalam peperangan Badar. Baik, pembunuhan Ka'ab bin Ashraf ini juga dimasukkan sebagai satu syariah. Okey, kita tahu tuan-tuan, dalam Islam ni dia ada Ghazwah. Ghazwah ni apa? Ghazwah ni ialah tempat di mana adalah peperangan yang disertai oleh Nabi SAW. Dan ada juga Sariyah. Sariyah ni ialah kumpulan kecil ataupun rombongan sahabat yang di dalamnya tak bersama Nabi SAW. Kalau Ghazwah, Nabi bersama. Tapi kalau Sariyah, Nabi tak turut serta. Kalau Nabi tak turut serta tu namanya Sariyah. Jadi dia dikira sebagai Sariyah. Walaupun pergi 5 orang. Tetapi dia dikira sebagai Sariyah. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan sambung lagi mengenai tentang bagaimana orang kafir Quraisy dalam perancangan mereka untuk datang ke Madinah, memasuki kota Madinah untuk bertempur dengan orang Madinah, yang akhirnya tercetus peperangan di Uhud. Wallahu alam. Mungkin itu saja perkongsian kita untuk hari ini. Saya mohon maaf sebanyak-banyak perkongsian terkasar bahasa. Setelah kita terlanjur bicara, minta ampun pada Allah. Moga kita dapat kekalkan iman kita, amal kita dan ketaatan pada Allah. Usaha untuk bangun malam, tiap-tiap malam menangis di depan Allah. Doa hidayah untuk diri, keluarga dan umat, agar terus menjadi asbab hidayah dan manfaat kebaikan untuk seluruh umat. Doa untuk keluarga kita dan seluruh umat agar diselamatkan daripada segala wabak dan penyakit. Juga Allah Ta'ala pelihara orang Islam kita di Palestin, Syria, Rohingya dan di seluruh alam daripada dizalimi. Wallahu alam. Moga apa yang dikongsikan saya sini dapat aman, tentunya dengan dapat aman dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-As. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.